Peringkat pertama adalah merisik. Dia bertujuan untuk mengetahui bakal calon sama ada telah berpunca ataupun tidak, di samping mengenali calon pilihan itu dengan lebih dekat. Peringkat kedua adalah majlis pertunangan. Dalam majlis pertunangan ini, kedua-dua belah pihak berkenalan antara satu sama lain dan berbincang tentang persiapan perkahwinan. Antara perkara yang dibincangkan ialah tarikh akad nikah, bersanding, bertandang serta nilai hantaran. Peringkat ketiga adalah akad nikah. Akad nikah ialah ijab daripada pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya. Akad nikah merupakan syarat wajib dalam proses atau upacara perkahwinan menurut Islam. Peringkat keempat iaitu peringkat terakhir ialah bersanding. Bersanding bermaksud duduk bersebelahan di satu tempat yang istimewa. Amalan ini dianggap sebagai kemuncak majlis perkahwinan dalam adat resam kahwin Melayu. Masyarakat Cina mempunyai pelbagai keunikan dan adat resam itu sendiri melalui perkahwinan. Mereka juga banyak bergantung kepada nasib yang berada di sekeliling mereka. Jadi saya akan ceritakan sedikit sebanyak tentang adat resam berkaitan dengan kaum Cina. Kita mulakan adat resam perkahwinan dari segi adat merisik. Sewajarnya adat merisik adalah salah satu juga dalam perkahwinan Melayu. Tetapi di dalam kaum Cina mereka juga mengamalkan adat merisik untuk perkahwinan. Jadi untuk adat merisik ini, mereka adalah bertujuan untuk mengenali latar belakang tentang seseorang gadis atau lelaki yang ingin mereka kahwini. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah mereka tahu, mereka telah mengenali nama, sedikit sebanyak tentang sejarah pembelajaran, tentang sejarah keluarga dan sebagainya. Ciri-ciri yang dinyatakan sebentar tadi adalah untuk mengekalkan perkahwinan mereka. Cara merisik bagi kaum Cina adalah terpulang kepada ibu bapa dan keluarga masing-masing kerana mereka terdapat cara yang tersendiri. Sebagai contoh, mereka mengadakan satu jemputan untuk makan malam bersama untuk berbincang pada makan malam tersebut. Jadi hal ini dapat juga mengeratkan lagi pertalian hubungan mereka dan mengenali lebih dalam sesuatu latar belakang tentang keluarga yang ingin dikahwini. Seterusnya, adat meminang. Setelah merisik, keluarga akan terus masuk meminang, yang mana juga diamalkan oleh kaum Melayu. Setelah mereka selesai menetapkan segala keterangan yang saya telah nyatakan sebentar tadi, mereka akan teruskan dengan adat yang seterusnya, iaitu adat bertunang. Hari pertunangan dilakukan berdasarkan kalender Cina dan bintang-bintang kelahiran pasangan tersebut. Hantaran dan mas kahwin seperti cincin emas, sepersalinan pakaian dan wang tunai diberi semasa upacara tukar cincin perkahwinan atau pada hari istiadat perkahwinan yang diadakan di pejabat pendaftaran perkahwinan. Rentingan tentang tarikh perkahwinan dilakukan selepas perhantaran mas kahwin. Yang akhir sekali ialah majlis perkahwinan. Pada hari perkahwinan, kedua pengantin dihias indah. Upacara meminum teh sangat penting serta masih diamalkan. Pasangan pengantin menghidangkan teh kepada keluarga mertua masing-masing dan meminta restu. Selepas itu, jamuan makan secara besar-besaran diadakan sama ada di rumah, dewan atau restoran. Para tetamu membawa angpau sebagai hadiah kepada pasangan pengantin dan saling mengenali. Bagi kaum India pula, mereka terlalu berpegang teguh kepada adat dan budaya. Oleh itu, kaum India mempunyai beberapa peringkat dalam adat perkahwinan mereka. Peringkat pertama ialah nicayam. Wakil lelaki akan datang ke rumah pihak perempuan dalam jumlah bilangan yang ganjil dengan membawa beberapa barangan seperti kelapa, sirih pinang, bunga-bungaan dan kum-kum. Bakal pengantin lelaki seterusnya akan melafazkan ikat janji bagi menyatakan persetujuan untuk mengahwini bakal pengantin perempuan. Sebagai tanda ikatan, kedua-dua pengantin akan menukar sirih pinang. Adat parisam. Dalam masyarakat India, parisam umpama sebuah majlis pertunangan. Pengantin lelaki akan menyediakan hantaran dalam jumlah ganjil. Upacara sembahyang akan dilakukan terlebih dahulu, lalu bapa pengantin perempuan akan membawa parisam dan diberi kepada anaknya. Akhir sekali, upacara perkahwinan dimulakan oleh pedanda dengan berdoa supaya pengantin hidup bahagia hingga hari tua. Pedanda akan menabur 9 jenis becirin setelah selesai acara menyarum cincin. Pengantin lelaki akan mengalungkan tali kepada pengantin perempuan. Kedua mempelai memberi hormat kepada ibu bapa dan mertua. Seterusnya, pengantin akan bertukar kalungan bunga sebanyak 3 kali dan berkongsi minum air susu bercampur pisang. Upacara ini menandakan pengantin rasmi menjadi suami isteri. Okey, jadi korang, bagaimanakah cara kita untuk memupuk semangat cintakan negara melalui adat resam yang ada di negara Malaysia ini? Dengan mengekalkan adat resam ini dapat mempamerkan lagi keunikan negara kita yang memiliki pelbagai kaum kepada negara luar. Selain itu, kaum lain dapat datang ke majlis perkahwinan tersebut dan sekaligus dapat mengeratkan lagi hubungan perpaduan di Malaysia.
dan budaya mempunyai adat resan dan keunikan masing-masing mengikut kepercayaan mereka. Jadi kita perlulah kekalkan adat resan supaya generasi muda akan datang. Jadi kita patut bangga menjadi rakyat Malaysia kerana mempunyai pelbagai adat resan dan budaya masing-masing. Jadi boleh ikut saya, kita laungkan banggalah menjadi rakyat Malaysia. 1, 2, 3. Banggalah menjadi rakyat Malaysia.